Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azli bin Zulkifli. Nombor matriks 34DDT22F1005. Hari ini saya akan membuat presentation dua soalan berkaitan dengan operating system bagi PBE1. So, first of all, kita kena baca dulu soalan dan fahami apakah kehendak soalan. Okey, soalan pertama. Diberi free memory block of 100K, 500K, 200K, 300K dan 600K in this order on a linked list. How would each of the above algorithms place request for 212K, 417K, 112K dan 426K? Request in that order. Which algorithms make best use of memory? Jadi seperti yang kita sudah belajar sebelum ni, memory allocation algorithm ni terbahagi kepada 3, iaitu first fit, best fit dan worst fit. Okey, untuk first fit ni allocate the first hole that is big enough. Untuk best fit pula allocate the smallest hole that is big enough. Dan akhir sekali kita ada worst fit, iaitu allocate the largest hole. Baiklah, saya akan terangkan satu persatu bermula dengan first fit. Okey, untuk first fit, pertama sekali kita kena listkan dahulu order size. So kita ada 4 order request, iaitu 212K, 417K, 112K dan 426K. Jadi untuk first fit ni, seperti yang kita tahu tadi, first fit dia cari ruang yang paling besar dan yang pertama untuk first fit. Ruang yang punyai ruang yang besar dan pertama. Jadi kita start dengan order 212K. Kalau kita tengok kat sini, 100K tidak ruang yang tidak mencukupi untuk tampung 212K. So kita akan teruskan kepada 500K. And then kita ambil order ni, masukkan ke dalam ruang 500K. Kita letak di sini. Jadi ruangan yang tinggal kat bawah ni hanyalah 288K ruang yang tinggal. So selesai untuk order 212K. Kita teruskan pula dengan order size 417K. Untuk 417K ni kita boleh letakkan ke dalam ruangan 600K, sebab ruangan-ruangan ni tidak mencukupi untuk tampung 417K. So kita ambil 417K ni, letakkan ke dalam ruangan 600K. So kita akan letak di sini. And then ada lagi ruangan kosong ke bawah ni. Yang tinggal ialah 183K. Selesai untuk saiz 417K. Kita teruskan lagi dengan order 112K. Untuk 112K ni, kita tengok daripada atas dulu. 100K tak boleh tak di sini, tak muat. And then kita tahu tadi di sini masih ada lagi baki ruangan sebanyak 288K. So kita boleh ambil order 112K ni, letakkan ke dalam ruangan 288K. Kita letakkan di sini. Okay. And then selesai untuk order size 112K. Akhir sekali tak ada order size 426K. Jadi kalau tengok kat sini, tiada ruangan yang mencukupi untuk kita letakkan order size 426K. Sebab ruangan-ruangan lain ni tidak cukup besar untuk tampung 426K. So 426K ni kena tunggu dulu sehingga proses lain selesai. Okey, itu untuk first fit. Now kita pergi untuk best fit pula. Okay, untuk best fit, macam biasa, pertama sekali sebelum kita buat soalan ni, kita listkan dahulu size order.
Ada 4 size order di sini. So kita start daripada 212K. Okay, seperti yang kita sudah refresh pada awal tadi, bahawasanya best fit ni allocate the smallest hole that is big enough. So kita ambil 212K ni, kita cari ruangan yang paling kecil untuk memuatkan dia. So kita perhatikan sini ada 300K. So kita ambil 212K, masukkan ke dalam ruangan 300K. Selesai untuk order 212K. Now kita teruskan lagi dengan order 417K. Untuk 417K ni kita boleh letakkan ke dalam 500K. Sebab dia merupakan ruangan yang paling terkecil untuk memuatkan size order 417K. So kita letakkan di sini. Selesai untuk order 417K, kita teruskan lagi dengan order size 112K. Untuk 112K ni, kalau kita perhatikan kat sini, ada ruangan yang mencukupi jika kita letakkan ke dalam ruangan kosong 200K. So kita akan letak di sini sebanyak 112K. Selesai untuk 112K, dan akhir sekali kita buat untuk order size 426K. Okey, untuk 426K ni, kalau kita perhatikan kat sini, ada lagi ruangan kosong dalam 600K. So kita letakkan order size 426K ni dekat sini. Dan selesai untuk kesemua order. Keempat-empat order size ni telah selesai dan dapat masuk ke dalam free memory blocks ni. Dan akhir sekali untuk worst fit. Untuk worst fit ni, seperti yang kita tahu tadi, worst fit ni dia memuatkan allocate in the largest hole, dalam ruangan yang paling besar. So kita start balik dengan listkan 4 order size ni. Kita start dengan 212K. Untuk 212K ni, kita cari ruangan yang paling besar, kita jumpa 600K. So kita letakkan di sini. Dan kalau kita nak perhatikan dekat bawah ni masih ada lagi ruangan kosong sebanyak 388K remaining di sini. So kita teruskan lagi untuk order size 417K. Untuk 417K ni, kalau kita perhatikan, kita dapat masukkan ke dalam 500K ni. Sebab yang lain tidak cukup besar untuk letakkan 417K. Dan kalau kita nak letak kat bawah ni pun, tidak mencukupi lagi untuk tampung 417K. So, kita letakkan 417K ni dalam 500K. Alright. Selesai untuk order 417K. Now, kita pergi pula untuk order size 112K. Untuk 112K ni, kalau kita tengok antara 1, 2, 3, 4, yang mana paling besar? Yang mana mempunyai ruangan yang paling besar? Sebab ni merupakan worst fit. So worst fit ni dicari ruangan yang paling besar. So antara keempat-empat ni, kalau kita dapat lihat kat sini, 388K ni mempunyai ruangan yang paling besar. So kita ambil order size 112K ni, letakkan ke dalam 388K ni. So kita akan letakkan di sini. Dan selesai untuk order 112K. Dan akhir sekali kita ada 426K. Kalau kita tengok dan perhatikan dekat sini, tidak ada ruang yang mencukupi untuk kita letakkan 426K. So 426K ni kena tunggu hingga proses-proses lain selesai melaksanakan tugasan. So worst fit ni, kalau kita dapat katakan yang banyak berlaku pembaziran lah. So kesimpulan yang kita dapat buat melalui ketiga-tiga algoritma ni, kalau kita dapat tengok di sini, untuk first fit masih ada lagi order yang tidak dapat diselesaikan. Untuk best fit pula, semua order dapat diselesaikan dengan baik. Dan akhir sekali, worst fit masih ada order size yang tidak dapat diselesaikan, iaitu 426K. So berbalik kepada soalan kita tadi,
Dia tanya, which algorithms make best use of memory? So, antara ketiga-tiga ni, best fit merupakan kaedah yang paling sesuai untuk melaksanakan keempat-empat order size ni. So, sekian, terima kasih. Assalamualaikum, my name is Muhammad Azad Aiman bin Muhammad Zulkifli, and my number metric is 34DDT22F1030. Untuk question 2, consider a problem consists of 5 segments. SO sama dengan 600, S1 sama dengan 14 KB, S2 sama dengan 100 KB, S3 580 KB, and S4 96 KB. Assume at that time the available free space partition of memory 1200 tolak 1805, 50 tolak 150, 220 tolak 234 dan sebagainya lah. Okay, soalan dia, draw logical to physical math and segment table. Okay, ni logical math. S0 sama dengan 600, S1 sama dengan 14, S3 sama dengan 580, S2 sama dengan 100, S4 sama dengan 96. Untuk segment table pula, ni segment main. S0 limit dia 600, base dia 1200. Segment table ni dia kena buat mengikut geomet. Use S1, S2, S3 dia buat mengikut bentuk menegak lah. Untuk physical math dia kena susun mengikut urutan menegak macam ni. Lepas tu ada nak tulis lah S1 sini, S2 sini, S0, S3, S4. Fragment table. Okay, untuk physical math ni dia kena susun secara menegak macam ni. Lepas tu tepi ni base dia 220, 200. Okay, untuk physical math dia kena susun mengikut menegak macam ni. S1, S2, S0, S3, S4 kena mengikut yang jumlah yang paling sikit atas ni sampai ke bawah 3200 tu paling bawah. Jumlah yang paling besar di bawah sekali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafif Hilmi bin Muhammad Zaki. Nombor metrik 34 DDT 22F1006. Okay, untuk question 3. By using FC, FS and SJF non-preemptive algorithm, calculate average waiting time and average turnaround time. Okay, untuk FC, FS, arrival time and burst time sudah ada pada soalan. Yang perlu dicari ialah completion time, turnaround time dan waiting time. Untuk completion time P1 ialah 8, P2 13, P3 23, P4 32 dan P5 39. Untuk turnaround time P1 8, P2 10, P3 19, P4 26 dan P5 28. Untuk waiting time P1 0, P2 5, P3 9, P4 17 dan P5 21. Okay, untuk average waiting time
0 tambah 5 tambah 9 tambah 17 tambah 21 bahagi 5 sama dengan 10.4. Untuk average turnaround time, 8 tambah 10 tambah 19 tambah 26 dan tambah 28 bahagi dengan 5 sama dengan 18.2. Okay, untuk SJF pula, completion bagi P1 ialah 8, P2 13, P3 39, P4 29 dan P5 20. Untuk turnaround time, P1 8, P2 10, P3 35, P4 23 dan P5 9. Untuk waiting time pula, P1 0, P2 5, P3 25, P4 14 dan P5 2. Okey, untuk average waiting time, 0 tambah 5 tambah 25 tambah 14 dan tambah 2 bahagi dengan 5 bersamaan dengan 9.2. Untuk average turnaround time, 8 tambah 10 tambah 35 tambah 23 tambah 9 bahagi dengan 5 bersamaan dengan 17. Baiklah, kita teruskan untuk soalan 4. So, first of all, kita kena baca dulu soalan dan fahami apakah kehendak soalan. Soalan 4. Draw the Gantt chart and calculate the average waiting time and average turnaround time using priority preemptive dan priority non-preemptive. Which algorithm will give the shortest average waiting time and average turnaround time? So, soalan minta kita untuk kira dia punya average waiting time dan average turnaround time menggunakan priority preemptive dan priority non-preemptive. Algoritma yang manakah yang memberi nilai purata yang lagi pendek dan ringkas? So, dia minta untuk kita kira dia punya nilai purata dan pilih yang manakah yang lagi pendek. So, dia bagi kat sini jadual. So, daripada jadual ni kita akan dapat banyak maklumat dalam membuat pengiraan. So, mula-mula sekali kita kena lukis dulu Gantt chart. Saya akan terangkan untuk Gantt chart preemptif dahulu. Ni saya ambil balik jadual daripada soalan untuk kita buat Gantt chart. Dalam buat Gantt chart ni, apa yang perlu kita penting tengok ialah dia punya arrival time dan dia punya priority. Untuk priority ni semakin kecil nombor tu, semakin tinggi dia punya nilai priority. So, kat sini 1 yang paling tinggi, 4 yang paling rendah lah. Okey. Arrival time dan dia punya priority. So, kita tengok dia punya arrival time dulu. 0, proses 1 sampai. So, kita start dengan 0, start dengan proses 1. And then kita tengok lagi pada arrival time 1, proses 4 sampai. So, kita tengok pula dia punya nilai priority antara P1 dan P4. Yang manakah yang lagi tinggi? So, kita dapati P4 lagi tinggi. Sebanyak 2 lagi tinggi. So, kita teruskan dengan P4 kat sini. And then, kita tengok lagi pada arrival time 2, ada 2 proses yang tiba secara serentak, iaitu P2 dan P3. So, dia tiba secara serentak. Macam mana kita nak tentukan proses yang manakah yang akan diproses terlebih dahulu? P2 dan P3. So, dalam keadaan ni, kita kena tengok pula dia punya nilai priority dia. Nilai priority yang manakah yang lagi tinggi antara P3 dan P2 dan P3. So, ingat balik, ni merupakan preemptif, nilai yang rendah, priority yang tinggi. So, kita dapati P2 mempunyai nilai priority yang tinggi. So, kita proceed untuk P2 dahulu. P2. And then kita tengok pada arrival time 3 ada pilih proses 5 sampai.
kita tengok pula dia punya nilai pariti antara P2 dan P5. Mana lagi tinggi? So kita dapati P2 lagi tinggi berbanding P5. Sebab P5 ni dia nilai pariti dia rendah, iaitu 3. So kita proceed untuk P2 dan selesaikan proses dia. Sebab nilai pariti dia paling tinggi, iaitu 1. So kita complete untuk P2 kat sini. Dia punya nilai ni 6. Untuk yang tadi, untuk P1 tadi kita dah complete 1 dan P4 1. So daripada first time ni kita buang 1 jadi 7. Dan untuk P4 kita buang 1 jadi 8. 8 ni kat sini. Okay, then kita tengok pula nilai pariti untuk proses seterusnya. Kita tengok pula. Okay, untuk P2 ni kita telah complete. So kita tutup supaya kita tidak keliru dalam buat pengiraan seterusnya. Okay, kita tengok nilai pariti yang manakah yang lagi tinggi antara P1, P3, P4 dan P5. So kalau kita tengok kat sini, P3 dan P4 mempunyai nilai pariti yang sama dan yang tertinggi setakat ni. So macam mana kita nak tentukan proses yang mana terlebih dahulu? Kita tengok pula pada dia punya arrival time. First come, first serve. Untuk kita tentukan proses yang manakah yang akan diproses dahulu, kita akan tengok dia punya arrival time. Siapa yang sampai dulu, dia akan diproses dahulu. So dalam situasi ni, P4 yang tiba dahulu. So kita proceed dengan P4. Teruskan dengan P4 dekat sini. P4 dia punya proses dia 8. Dia punya size order 8. So complete untuk P4. P4 8. So kita tutup untuk P4 supaya tidak pening nanti. And then sekarang kita ada lagi 3 proses yang belum complete, iaitu P1, P3 dan P5. So kita dapati antara 3 ni, proses yang ketiga yang punya nilai pariti yang tertinggi iaitu 2. Selepas P4 tadi yang sudah complete. So kita teruskan dengan P3. P3 dia punya burst time 1 saja. So complete untuk P3. So kita tutup untuk P3. Dan kita tengok pula pada P1 dan P5. Yang manakah yang punya nilai pariti yang lagi tinggi? Antara 4 dan 3. So kita dapati P5 lagi tinggi. Yang punya nilai pariti dia 3. So kita proceed untuk P5 kat sini. Dan dia punya nilai burst time ni 3. So last kali kita ada proses 1. P1 dengan nilai pariti yang paling rendah iaitu 4. So P1 tadi tinggal lagi 7 yang belum complete. So akhir sekali kita letak P1 di sini 7. So sekarang kita telah selesai untuk lukis dia punya Gantt chart. Ini merupakan Gantt chart yang kita buat daripada jadual yang diberikan dalam soalan. So kita tengok balik dia punya Gantt chart. Kalau salah buat Gantt chart, maka salahlah habis untuk pengiraan seterusnya. So kita teruskan lagi untuk mengira dia punya turnaround time and waiting time. So dekat sini saya dah ambil kita punya Gantt chart yang kita lukis tadi. Letak sini untuk rujukan, untuk kita tengok dia punya completion time. Okey, untuk P1 dia punya completion time 27. Belakang sekali 27 untuk P1. Betul lah, P1 27. Untuk P2 pula dia punya completion time 8. P2 8, P2. Untuk P3 dia punya completion time 17.
P3 17. And then untuk P4 dia punya completion time 16 untuk P4. Dan akhir sekali untuk P5 dia punya completion time 20. P5 20. Okey, ni untuk kita tengok dia punya completion time. Sebab untuk kita kira turnaround time and waiting time, kita kena tengok juga untuk completion time. So now untuk kita kira dia punya turnaround time, kita kena tengok balik dia punya format untuk cara untuk kira, iaitu untuk kita kira TAT, dia punya completion time tolak dengan dia punya arrival time. Ambil nilai yang ni tolak dengan dia punya nilai yang ni. So ni kita tengok, saya dah ambil daripada nilai completion time tolak dengan dia punya nilai arrival time. Ni. Maka dapatlah untuk satu persatu. Ni untuk turnaround time. Now untuk waiting time, kita kena tahu dia punya formula, iaitu untuk waiting time, turnaround time tolak dengan burst time. Turnaround time, nilai yang ni kita tolak pula dengan dia punya burst time. Maka dapatlah nilai untuk waiting time. Tu untuk kita kira dia punya turnaround time dan waiting time. So daripada jawapan yang kita dapat tadi, kita dah boleh kira untuk dia punya average. Kita boleh kira untuk dia punya average ni. Daripada nilai ni, kita boleh kira dia punya average. So nilai purata dia 10.6 millisecond untuk average waiting time. Ni untuk yang ni, tambah semua nilai dia 19, 0, 4, 6, 14 dapat 10.6. Untuk average turnaround time pula, kita tambah ni 27, 6, 15, 15, 17, kita akan dapat 16 millisecond. Okay, so ni untuk preemptive. Baiklah, kita sambung untuk non-preemptive. Tadi saya dah terangkan untuk kira dia punya purata menggunakan preemptive. So sekarang kita teruskan lagi dengan non-preemptive. So macam tadi juga, sebelum kita buat ni, kita kena lukis dulu dia punya Gantt chart untuk non-preemptive. Okay, daripada ni, apa yang perlu kita titik beratkan ialah dia punya arrival time dan dia punya priority, dia punya keutamaan. So ni kita tengok pada arrival time 0, proses 1 tiba. So kita teruskan dengan proses 1. Pada masa yang sama, proses lain tiba juga. So ni untuk non-preemptive, kita kena ingat bahawasanya kita kena selesaikan dulu sesuatu proses, baru proses lain boleh teruskan untuk buat. So orang lain tak boleh ganggu P1 hingga proses dia selesai. Sebanyak 8 dekat sini. Sebab ni merupakan non-preemptive. Selagi sesuatu proses tu belum selesai, CPU tak boleh ambil alih untuk buat proses lain. So kena selesaikan satu persatu. So proses 1 dah selesai. Okay, macam mana pula untuk kita teruskan lagi? Kita kena tengok dia punya nilai priority. Nilai priority manakah yang lagi tinggi? Semakin kecil nombor tu, semakin tinggi dia punya nilai priority. So, dapati P2. Nilai priority yang lagi tinggi. So, kita proceed dengan P2. Dia punya burst time 6. 6 kat sini. Selesai untuk P2. Dan kita tengok balik antara P3, P4 dan P5. Priority yang manakah yang lagi tinggi? So, antara P3, P4 dan P5, nilai priority manakah lagi tinggi? Kita ada 2, 2, 3.
Jadi kita nampak nilai prioriti dia sama. Macam mana kita nak tentukan proses mana yang akan diproses terlebih dahulu? Dalam situasi ni kita kena tengok pula dia punya arrival time. Dia antara P3 dan P4 yang mana tiba dahulu. So first come first serve. Kita proses yang mana tiba dahulu, kita akan proses dahulu. Kita dapati P4 yang tiba dahulu. P4 sini P4 1. So kita proses dengan P4. So P4 dia punya burst time 9. So kita kena selesaikan juga 9. Okay, complete untuk P1, P2 dan P4. Now kita ada P3 dan P5. Tengok sini. Kita ada P3 dan P5. P3 dan P5. Nilai prioriti yang manakah yang lagi tinggi? So, kita ingat balik yang kalau nombor tu kecil, dia punya nilai prioriti yang lagi tinggi. So, P3 banyak nilai prioriti yang lagi tinggi. Sebanyak 2. Teruskan dengan P3. Kat sini, sebab dia punya burst time 1. And then, tengok akhir sekali kita ada proses 5 dengan nilai prioriti 3. So, complete kita punya Gantt chart. Ni merupakan Gantt chart dia untuk non-preemptive. Seterusnya kita akan kira untuk purata waiting time dan purata turnaround time. So daripada Gantt chart ni kita dapat tengok dia punya completion time. So nak dapatkan dia punya completion time. Untuk P1 dia punya completion time dia 8. Betul. Untuk P2 dia punya completion time 14. Betul. Untuk P3 pula, dia punya completion time 24. Betul. Untuk P4, dia punya completion time 23. Betul. Untuk P5, dia punya completion time 27. Betul juga. So, kita dah ada untuk completion time. Completion time ni penting dalam kita mengira turnaround time nanti. So, kita teruskan untuk turnaround time. Okay, tengok turnaround time. Kita balik dia punya formula. Completion time tolak dengan arrival time. Okay. Nilai ni kita kena tolak dengan arrival time. Kita akan dapatlah untuk turnaround time. So, 8 tolak 0, dapat 8. 14 tolak 2, dapat 12. 24 tolak 2, 22. 23 tolak 1, 22. 27 tolak 3, 24. So, kita dapat nilai untuk turnaround time. And then, kita nak kira untuk waiting time pula. Dia minta waiting time. Kita tengok balik dia punya formula untuk waiting time. Kita kena ambil nilai turnaround time tolak dengan nilai burst time. Okay, nilai yang kita dah dapat tadi. Nilai yang kita dapat tadi, nilai turnaround time kita dapat tadi, tolak dengan nilai burst time. Okay, 8 tolak 8 sama dengan 0. 12 tolak 6 sama dengan 6. 22 tolak dengan 1. 21, 22 tolak dengan 9. Dapat 13. Akhir sekali, untuk P5, 24 tolak dengan 3, 21. Alright. Now sekarang kita dah ada nilai turnaround time dan nilai waiting time. So untuk kita kira purata, kita perlu tambah semua nilai. So saya akan tunjukkan untuk purata waiting time dulu. Ni kita tambah semua jumlah ni dan kita bahagi dengan 5. Tambah dan bahagi dengan 5. Kita akan dapat 12.2 milisecond untuk average waiting time. And then untuk kita kira average turnaround time, kita kena ambil, kita tambah semua nilai kat belakang ni. And then bahagi dengan 5, kita akan dapat 17.6 milisecond. Ni untuk
average turnaround time. So, balik pada soalan kita ni, dia tanya balik, which algorithm would give the shortest average waiting time and average turnaround time? Tanya, yang manakah yang memberikan purata yang lagi rendah? So, untuk preemptive tadi kita dapat 10.6 dan 16. Tengok pula pada non-preemptive 12 dan 17.6. So, kita dapati kat sini, untuk preemptive memberi nilai purata yang lagi rendah. So, jawapan kepada soalan tadi ialah preemptive yang memberi nilai purata yang lagi rendah. Untuk average waiting time 10.6 milisecond dan average turnaround time 16 milisecond. Berbanding dengan non-preemptive 12.2 milisecond dan 17.6 milisecond. Mana nilai ni lagi tinggi berbanding dengan preemptive tadi. Alright, sekian, terima kasih. Untuk question 5, by using round algorithm, calculate average waiting time and average turnaround time. Dia nak cari average waiting time dan average turnaround. Ni dia dah bagi untuk arrival time, burst time dia bagi, time quantum bagi 3. First sekali kita kena buat gancat dulu. Ni adalah gancat yang telah saya buat. Selepas selesai buat gancat tu, kita kena susun dulu arrival time dengan burst time ni. Dia kena susun mengikut jumlah paling kecil hingga yang besar, paling besar, mengikut arrival time ni. Macam arrival time 1, burst time 9. Arrival time 2, burst time 2. Arrival time 3, burst time 7. Dia kena susun ikut ni lah. Ikut jadual ni yang dia bagi. Arrival time 4, burst time 6, sampai 5, 6, 3. Tu. Okey. Selepas selesai susun, kita kena cari finish time dia. Finish time dia kita kena tengok berdasarkan gancat. Macam ni kan. Finish time dia 30. Finish time 30, tengok kat D sini. D ni ada 4 dengan 30. Kita kena ambil jumlah yang paling besar. Maknanya kena ambil 30 lah. Yang E pula 6. C 33. Ada 2 C. Sini ada 9. Ada 3. 9, 24, 33. Kena ambil yang paling besar. 33, 27, B tu A 32, F 21. Okey, untuk cari turnaround time pula, kita kena ambil finish time ni tolak dengan arrival time. 30 tolak 1 maknanya 29. 6 tolak 2, 4. 33 tolak 3, 30. 27 tolak 4, 23. 32 tolak 5, 27. 21 tolak 6, 15. Okey, untuk cara waiting time pula, kita kena ambil jumlah finish time ni tolak dengan burst time dan arrival time. 30 tolak 9 tolak 1, 26. Tolak 2 tolak 2, 2. 33 tolak 7 tolak 3, 23. 27 tolak 6 tolak 4, 17.
32 tolak 5 tolak 5, 22, 21 tolak 3 tolak 6, 12. Lepas tu kita kena jumlahkan jumlah turnaround time ni. Jumlah semua, lepas tu dapat jumlah dia 128. Lepas tu dia kena 128 ni kena 128 per kuasa 6. Jawapan dia 21,333. Dan inilah jawapan bagi average turnaround time. Time kena jumlahkan semua dulu, lepas tu bahagi dengan 6. Jawapan dia 16. Okey, lepas tu kita dapatlah jumlah average turnaround time. Okey, sekian daripada saya. Question 6. Deadlock is a situation where a set of processes are blocked because each process is holding a resource and waiting for another resource acquired by some other process. Question 1. Choose one example of deadlock that are not related to computer system environment with a diagram and deep explanation. Question 2. Based on your chosen example, suggest one solution for avoiding deadlock. Answer. Answer for question 1 is two cars crossing a single lane bright from opposite direction. Ni gambar contoh bagi situasi di atas. A bridge over a river is only wide enough to permit a single lane of traffic. Consequently, cars can only move concurrently if they are moving in the same direction. A safety violation occurs if two cars moving in different directions enter the bridge at the same time. Cars can move concurrently on the bridge only if the same direction. The bridge maintain cone of blue and red car on the bridge. Red car only allowed to enter when the blue cone is 0 and vice versa. Answer for question 2 is use information about resource request to dynamically avoid unsafe situation. Finish one by one and give priority to those who arrive early.